Assalamualaikum. Saya Salim Ahmad bin Karim, metrik number BS01191014, subjek Electrical System BEKG 2433. Kumpulan kami telah memilih untuk membuat persembahan berkenaan dengan sistem jana kuasa jenis gitar padu combine cycle. Contoh jana kuasa yang menggunakan sistem combine cycle gitar padu ialah Tuanku Jaafar Power Station yang terletak di Port Dickson, Negeri Sembilan. Jana kuasa ini mengeluarkan kuasa sebanyak 750 MW per unit generator. Ianya terdapat 2 unit generator, iaitu PD1 dan PD2. Berikut adalah kendalian asas logi jana kuasa gitar padu combine cycle. Pertama, bahan api, arang batu atau gas asli dibakar untuk mendidihkan air untuk menghasilkan steam. Kedua, dandang, boiler, merupakan alat yang paling utama dalam menghasilkan steam. Ianya adalah satu bekas tertutup yang diisikan dengan air dan kemudiannya air ini dipanaskan sehingga berubah ke fasa steam bertekanan tinggi. Ketiga, turbine steam. Steam bertekanan tinggi akan dialirkan ke bilah-bilah turbin untuk memutarkan turbine. Keempat, generator penjana disambungkan ke turbine untuk menjanakan kuasa elektrik. Seterusnya disambungkan kepada pengubah transformer untuk ditinggikan voltan kepada 132 kV atau 2275 kV untuk disambungkan kepada sistem grid nasional. Kelima, dandang pemeluap kondenser. Pemindahan haba dan seterusnya menukarkannya dari fasa campuran steam dan air kepada fasa air sepenuhnya. Keenam, feed pump untuk mengempam air dari tangki simpanan air ke rumah dandang boiler. Dan seterusnya proses akan berulang dari pertama hingga ke-6 sehinggalah jana kuasa ini dibuat shutdown. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam Ramadan diucapkan. Dulu saya perkenalkan diri saya. Saya Muhammad Ashraf bin Harun, memegang metrik number BSO 1191007, akan menerangkan tentang boiler dan serta kendaliannya. Terlebih dahulu kita akan menerangkan maksud boiler. Apa yang dimaksudkan oleh boiler? Boiler merupakan satu peranti berbentuk tertutup digunakan untuk memanaskan air agar terhasilkan uap. Boiler mempunyai jumlah air yang besar tapi hanya dapat menghasilkan steam pada tekanan yang rendah dengan menggunakan bahan bakar seperti kayu dan arang batu. Untuk sejarah rekod, boiler mula diperkenalkan pada abad ke-18. Kita akan terangkan konsep kendalian boiler. Mengikut gambar rajah yang ada sekarang ni, steam boiler ataupun dandang steam, satu alat yang menghasilkan tenaga yang biasanya digunakan di stesen jana kuasa dan industri. Secara umumnya
steam tekanan tinggi akan dihasilkan di dalam dandang, di mana dandang akan dididihkan. Seterusnya akan disalurkan pada turbine yang akan memacu penjana bagi menghasilkan tenaga elektrik. Okey, air di dalam dandang dipanaskan menggunakan pelbagai kaedah. Dia menggunakan bahan api seperti diesel dan arang batu. Ada juga dia menggunakan hasil buangan dengan sisa industri untuk menjimatkan kos. Okey, fungsi boiler ni, dia akan menghasilkan steam yang bertekanan tinggi. Tujuannya adalah untuk memacu penjanaan elektrik. Okey, dia untuk menghasilkan tenaga elektrik. Tenaga elektrik yang dihasilkan akan dibekalkan kepada orang awam dan juga industri yang berada di evolusi zaman sekarang ni. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Husni Baisarian. Saya ingin membentangkan tajuk yang berkaitan dengan logi gas turbin, iaitu dengan tajuk turbin dan penjana. Fungsi turbin dan penjana. Turbin steam adalah sebuah alat mekanikal yang menggunakan tenaga haba daripada tekanan steam dan menukarkan tenaga ini kepada gerakan putaran. Penjelmaan modennya dicipta oleh Sir Charles Parsons pada tahun 1884. Ia hampir menggantikan penggunaan enjin steam piston salinan dicipta oleh Thomas Newcomen dan diperbaiki lebih lanjut oleh James Watt, terutamanya disebabkan kecekapan haba yang lebih baik dan nisbah kuasa kepada berat lebih tinggi. Oleh kerana turbin menghasilkan gerakan berputar, ia sangat sesuai untuk digunakan bagi memacu penjana elektrik. Kira-kira 80% kuasa elektrik di dunia dihasilkan dengan menggunakan turbin steam. Turbin steam merupakan satu bentuk enjin haba yang terhasil daripada pembaikan di dalam kecekapan termodinamik melalui penggunaan tahap berbilang dalam pengembangan steam, yang mana menghasilkan pendekatan lebih dekat kepada proses bolak-balik yang ideal. Jenis-jenis turbin. Yang pertama, turbin pemeluapan adalah yang paling sering dijumpai di logi kuasa elektrik. Turbin mengeluarkan steam dalam keadaan separa pemeluapan, lazimnya dengan kualiti 90% pada tekanan di bawah atmosfera untuk pemejaluap. Yang kedua, turbin tak pemejaluap atau tekanan balik adalah sering digunakan untuk pemprosesan steam. Tekanan exhaust dikawal oleh enjap penyelarasan untuk menyesuaikan keperluan tekanan steam proses. Turbin jenis ini sering dijumpai di kilang penapisan, unit pemanasan kawasan, kilang kertas dan pipa, dan kemudahan penyahgeraman, iaitu tempat steam proses bertekanan rendah dapat jumpai dengan banyaknya. Yang ketiga, turbin pemanasan semula boleh dikatakan khusus untuk logi kuasa elektrik. Dalam turbin ini, steam mengalir keluar dari bahagian turbin bertekanan tinggi dan dikembalikan ke dandang, iaitu tempat super haba tambahan ditambah. Steam tersebut kemudiannya kembali ke bahagian turbin bertekanan sederhana dan berterusan mengembang. Menggunakan pemanasan semula dan kitaran meningkatkan kerja keluaran daripada turbin dan pengembangan mencecah pengakhiran sebelum steam tersebut memejaluap, lalu meminimumkan hakisan pada bilah pada baris akhir. Dalam kebanyakan kes, bilangan maksimum
Untuk pemanasan semula yang digunakan lazim adalah 2 kali kerana kos super memanas mengurangkan peningkatan keluaran daripada turbin. Yang keempat, turbin jenis pengekstrakan adalah lazim dalam semua bidang. Bagi turbin ini, steam dilepaskan daripada pelbagai tahap turbin dan digunakan untuk keperluan proses industri atau dihantar ke dandang pemanas air suapan untuk meningkatkan kecekapan kitaran. Aliran ekstrak boleh dikawal dengan injap ataupun boleh dibiarkan tanpa sebarang kawalan. Yang kelima, turbin arohan memperkenalkan steam tekanan rendah pada tahap pertengahan untuk menghasilkan kuasa tambahan. Ringkasan kendalian turbin dan penjana. Turbin steam. Setelah steam dilepaskan untuk memutarkan turbin, maka pembakaran akan terus berlaku dan steam akan dijana berterusan. Steam tadi akan mengalir melalui saluran dan sampai ke muncung, dan di sini tekanan steam yang tinggi akan dapat diubah kepada proses laju yang tinggi supaya dapat memutarkan turbin tersebut. Putaran turbin ini akan menyebabkan penjana elektrik juga turut berputar dan menghasilkan tenaga elektrik, dan tenaga ini akan melalui panel kawalan supaya dapat memenuhi piawaian. Steam yang berhal laju tinggi akan menghentam bilah-bilah turbin, akan berkekurangan tenaga kinetiknya, dan ini akan menyebabkan sedikit daripada steam tersebut berubah kepada fasa air. Steam selebihnya perlu dikeluarkan supaya tidak membantu mengurangkan hal laju steam yang bakal masuk. Oleh yang demikian, satu pam hempa gas yang diisi air terlebih dahulu digunakan untuk menyedut masuk steam dari turbin ke dalam pemeluap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Izzati binti Muhammad Jamal. Nombor metrik BS01191012, Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Definisi kondenser. Kondenser permukaan atau kondenser wap adalah penukar haba shell dan tiup yang disejukkan dengan air yang digunakan untuk menggeburkan wap exhaust dari turbin steam di stesen jana kuasa termal. Wap ditukarkan dari keadaan gas ke keadaan cair pada tahap tekanan di bawah tekanan atmosfera. Kondenser dalam kitaran kuasa. Gambar rajah kondenser permukaan. Rankine Circle. Logi tenaga thermal kitaran Rankine beroperasi dalam langkah berikut, iaitu pembinaan haba isobar dalam dandang, pengembangan asyntotropik di turbin, penolakan haba isobar pada pemeluap, pemampanan isotonik dalam pam. Fungsi pemakaian permukaan dalam channel kuasa termal, penukar haba wap. Turbin berketekanan rendah, wap exhaust memasuki cengkerang, wap disejukkan dan diubah menjadi air kondensat dengan mengalir ke atas tiub kondenser. Ejector, wap atau exhaust yang digerakkan oleh motor berputar secara berterusan mengeluarkan udara dan gas dari wap dan semasa mengekalkan vacuum. Suhu kondenser mungkin mencapai tekanan serendah 100 darjah Celsius. Biasanya air penyejuk menyebabkan wap mengembun pada suhu sekitar 25 darjah Celsius. Kondenser umumnya menggunakan air pendingin yang beredar dari menara penyejuk untuk menolak sisa haba ke atmosfera. Di banyak kawasan, menara penyejuk adalah wajib walaupun untuk pemasakan sekali saja untuk mengelakkan pemanasan air permukaan dan kesan biologi yang berkaitan. Tiub kondenser dibuat daripada tembaga atau kelili tahan karat untuk pembinaan haba dan ketahanan hakisan optimal. Pam logi jana kuasa.
Pam adalah alat yang menggerakkan cair atau gas dengan tindakan mekanikal. Biasanya ditukar dari tenaga elektrik menjadi tenaga hidrolik. Pam boleh diklasifikasikan menjadi 3 kumpulan utama mengikut kaedah yang mereka gunakan untuk menggerakkan berdalip: pam angkat langsung, anjakan dan pam graviti. Fungsi pam dalam jana kuasa. Fungsi pam dalam dandang adalah untuk memberi air ke dandang. Dua jenis pam biasa digunakan dalam jenis pemindahan positif dandang ke jenis sentrifugal. Di beberapa pam peranti atau aksesori khas digunakan untuk memastikan air berada pada tekanan tepu dan melepaskan tekanan. Jenis pam dalam jana kuasa. Pam air suapan dandang. Pam untuk menghantar tekanan tinggi dan cair suhu tinggi ke dandang. Berbeza bergantung pada tekanan. Jenis selonga tunggal digunakan untuk kitaran gabungan penjanaan kuasa wap subcritical.